Tiba-tiba satu hari kita bangun, zap, kena ghosting, kena block, tak tahu apa cerita. Media sosial dia pun dah deactivate, kita tak tahu macam mana nak reach out. Jadi kita pun tertanya-tanya, what happened? Aku ada buat salah ke? Aku ni ke yang bermasalah? Dah kenapa kan? Benda yang paling akan buat kita runsing adalah what did I do wrong? Dan benda ni kalau kita tak dapat closure, sampai bila-bila pun persoalan ni akan menghantui diri kita. What did I do wrong? How could I have done this better? How could I have saved this relationship? Dan benda tu akan buat kita runsing untuk tempoh yang panjang sebab kita tak ada jawapan dia. Kalau boleh saya share, orang yang ghosting ni, dia sebenarnya dia ada satu sikap, dia suka avoid awkward conversation. Sesetengah orang, dia tak suka go through an awkward conversation. Contoh awkward conversation, dia tak berani nak kata, sebenarnya I'm not really into you. Boleh tak kita break up? Ataupun sebenarnya ada red flag yang saya nampak dekat you. Saya rasa kita tak boleh teruskan perhubungan ni. Conversation tu kan awkward. Dia satu benda yang susah nak sebut. Dia satu benda yang mungkin kita rasa macam kalau kita sebut ke orang tu malu dia. Kalau kita sebut benda tu direct, takut dia down, dia sedih. Jadi kita nak elak situasi tu, kita ghost. Ini adalah avoidance of awkward communication dalam sesetengah orang. Jadi disebabkan dia memilih untuk mengelak ataupun lari, dia membiarkan orang yang tadi terpenga-pinga tu berada dalam satu keadaan state of mind yang dia tak ada closure. Jadi bila dia tak ada closure, dia mempersalahkan diri dia. Dia rasa macam dia buat salah, kat mana silap dia pun dia tak tahu, dia nak memperbaiki diri dia pun dia tak tahu. Jadi benda tu akan menghantui diri dia untuk satu tempoh yang lama dan mungkin akan efek relationship dia selepas tu. Jadi, nasihat saya untuk orang yang suka ghosting ni, kalau boleh, jangan ghosting. Elakkan ghosting, walaupun benda tu bagi kita mudah, benda tu bagi kita nak elakkan awkward conversation, tetapi dia memberi kesan seumur hidup kepada orang yang kita buat ghosting tersebut. Kalau boleh kita kena latih diri kita go through the awkward conversation. Embrace it. Kalau paling takut sangat pun hantar satu message panjang, explain. Itu paling minimum lah. Jangan ghost tiba-tiba. Tapi sebaik mungkin adalah adakan perbincangan atau discussion yang kita panggil closure. Saya memang, it's not, mungkin kita tak serasi. Selalu orang kata awak terlalu baik untuk saya. Ikutlah apa pun alasan kan. Jadi jujur, transparent. Yang paling penting ada closure tu. Sebab itu penting untuk orang jangan tinggalkan orang ghosting. Kesan dia ke orang lain tu besar. Memang kita tak biasa cakap benda-benda yang tak baik tentang orang lain. Contoh macam, I tak suka you sebab you ada bau yang busuk lah. Tak semua orang boleh cakap benda tu direct kan. Sebab kita ni macam, kita nak jaga air muka orang, kita jaga sensitivity. Jadi kadang-kadang kita ghost je daripada kita cakap benda tu. Saya rasa lah penting untuk kita latih diri kita untuk embrace the conversation tapi dengan ayat yang mungkin lebih sopan. Contoh macam, I macam tak selesa sangat. Ada rasa macam bau yang kurang menyenangkan. Something yang macam bukanlah you busuk. Macam tu kan. Ayat tu boleh susun bagi baik sikit supaya dia taklah macam attack sangat. Tapi penting sebenarnya walaupun waktu tu mungkin awkward, mungkin orang tu dia terasa. Tapi sebenarnya itu lebih baik sebab dia tahu the truth daripada kita ghost dia dan kesan dia berpanjangan lama yang mungkin efek kehidupan dia dan efek relationship dia selepas tu. Kenapa cinta ni dia sangat bermakna sampai ada setengah orang kalau dia putus cinta dia boleh sampai dibunuh diri. Sebenarnya bunuh diri ni dia memang very unpredictable. Dia tak semestinya orang yang ada penyakit mental je yang boleh ada idea atau percubaan untuk bunuh diri. Orang yang tak ada penyakit mental pun dia boleh buat sedemikian kerana dia very unpredictable. Orang yang bercinta contohnya, mungkin waktu dia putus cinta atau dia break up, state of mind dia waktu tu adalah hidup dia dah tak berguna. Dia rasa hopeless, dia rasa macam dah tak ada apa lagi kat dunia yang dia nak. Sebab dia meletakkan mungkin dia punya meaning of life dia pada cinta tersebut, pada hubungan tersebut. Fikiran ini selari dengan orang fikiran ada idea bunuh diri. Orang yang ada idea bunuh diri, cara fikir dia adalah hidup ni dah tak ada harapan, hidup ni dia membebankan orang lain dan tak ada siapa yang boleh faham dia dan dia dah tak ada jalan keluar.
Sebab tu orang yang sebenarnya ada idea bunuh diri, sebenarnya dia bukan nak mati, tetapi dia nak menamatkan penderitaan dalaman yang tak ada siapa boleh faham. Sebab tu, orang yang ada idea bunuh diri, kita sebenarnya boleh selamatkan dia. Kita bagi dia harapan. Kita tunjukkan dia, you bukan beban. You bukan beban kepada dunia ni. Tetapi kita ada jalan keluar daripada kesakitan ni dan benda ni adalah sementara. Walaupun pada waktu tu, kita rasa macam dunia musnah, dah tak ada harapan. Tapi bila kita berjaya overcome atau move on daripada episod tu, one day kalau kita jumpa orang yang lain yang lebih baik, kita akan rasa balik cinta dan harapan tersebut. Jadi itu mungkin adalah episod pada waktu tu, state of mind waktu tu menyebabkan dia rasa hidup dia dah tak berguna. Saya Akif Basri, penulis buku Susahnya Hidup dengan Manusia. Saya tulis buku ni untuk menerangkan macam mana kita nak buat bila kita berhadapan dengan orang-orang yang sukar. Semua tu saya tulis dalam buku ni. Jadi dapatkan buku ini di platform ML Studio di link yang disediakan.